Hanya beberapa hari sebelum kita merayakan Aidilfitri bagi tahun 2022 ini, namun isu-isu berkaitan dengan perkara dasar perumahan harus terus diberikan tumpuan. Dan untuk itu anda menyaksikan Inklusif. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Tetamu kita pada waktu ini adalah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican. Datuk Seri, selamat datang ke Inklusif. Ya, terima kasih Syed atas jemputan dan undangan ke segmen Inklusif ini. Ya, sudah tentu. Dalam konteks perumahan negara ini, kita selalu saja melihat cabarannya sesuatu yang bersifat berterusan. Apa idea-idea besar tentang perumahan mengambil kira realiti kita hari ini dalam konteks Malaysia, Datuk Seri? Ya, sebagaimana yang Syed sebut, memang benar ia adalah satu cabaran yang tidak pernah ada hujungnya. Dan cabaran dan dinamik cabaran dia berbeza-beza daripada masa ke semasa. Hakikat yang hari ini orang masih bercakap adalah soal rumah yang boleh dan mampu untuk dimiliki. Banyak orang mempersendakan ada banyak rumah yang mampu hanya diperhati. Ya, mampu lihat bukan mampu milik. Tapi tak boleh dimiliki. Saya tak nak bersifat defensif atau rather to be in denial dalam soal ini kerana memang ada kebenaran. Sebab tu dalam pengarahan ataupun dalam hala tuju untuk saya lakukan kata intervensi dalam memastikan isu-isu dasar penyediaan kediaman rumah mampu milik ini dapat dilaksanakan dengan baik, saya teraskan dia kepada 5 perkara. Pertama ialah kita kena lihat tentang soal ketersediaan, availability. Selama ini kita nak tahu berapa stok kita. Penyedia rumah mampu milik ini bukan datang daripada kerajaan pusat saja, datang daripada sektor swasta, datang daripada agensi-agensi pelaksanaan kerajaan. Kalau agensi yang melaksanakan pembinaan perumahan di Malaysia ni daripada kerajaan pusat, saya ada 15. KPLB ada dia, LTAT pun buat, Felcra pun buat, selain daripada Prima, selain daripada JPN. Demikian juga kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri pun ada program-program perumahan. Ada rumah Selangorku, ada rumah Perakku, macam-macam ku lagi lah. Kan? Ini menjadikan program ataupun agenda penyediaan perumahan mampu milik ataupun perumahan kepada rakyat ni agak fragmented, agak terpisah-pisah dan terasing. Maka sebab tu baru ni saya mewujudkan semula Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh semua ketua-ketua menteri dan menteri-menteri yang datang daripada kementerian yang ada agensi pelaksanaan pembinaan rumah. Agar kita menggunakan apa saya sebut selalulah integrationist approach. Approach untuk kita integrate. Sebab PM dah melafazkan satu komitmen untuk membina 500,000 rumah mampu milik dalam tempoh RMK 12. Bukan satu perkara yang mudah. Jadi ketersediaan, availability penting. Saya nak tunjuk stok daripada Perlis sampai ke Sabah. How many stock do I have? So data is very important. Keduanya adalah dari segi soal mampu milik sendiri. Keupayaan untuk memiliki. Sudah ada stok, kita nak lihat kepada mampu milik. Ini adalah perkara yang mungkin tak dilihat dahulu secara tuntas. Bukan tak dibuat tetapi tidak dilihat secara mikro. Mampu milik perlu mempunyai indeks yang kayu ukur berbeza-beza. Mampu milik di Kuala Lumpur tidak bererti mampu milik di Kinabatangan. Mampu milik dalam negeri sendiri pun di Ipoh, saya datang daripada Perak, bukan bererti mampu milik daripada yang sama juga di Grid. Maka kita perlu ada satu bentuk indeks harga rumah mampu milik negara. Maknanya perlu dilihat secara transparan oleh pembeli dan juga pembina. Daripada Perlis sampailah. Maka saya dalam pemikiran untuk menyediakan pemetaan indeks harga rumah mampu milik daripada Perlis sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak, agar memungkinkan semua rakyat mempunyai maklumat transparan. Tapi kalau saya boleh sediakan, saya dapat stok, saya boleh sediakan rumah mampu milik indeks. Tetapi salah satu cabaran yang ketiga adalah kemudahan pembiayaan, accessibility kepada pinjaman. This is one of the most difficult part ataupun bottleneck yang rakyat ada kala dia tengok rumah, ada kala tapi dia nak beli, dia bukan tak ada duit cash, dia perlukan pembiayaan. Maka aspek keupayaan untuk dia mendapat pembiayaan menjadi satu lagi permasalahan kepada rakyat. Itulah orang kata bankability dia.
Maka di sinilah saya datangkan program yang saya namakan iBiaya. Okey. Saya mengadunkan benda yang dah ada pun, SJKP dahulu, Cegama, skim rumah pertamaku dan juga skim RTO Prima dengan Maybank untuk diadunkan untuk menjadi satu produk yang lebih orang putih kata palatable. Yang boleh orang kata dihadam dan dapat dirasai dan difahami oleh rakyat. Dan itu ketiga yang agak penting. Yang keempat dia adalah kualiti. Bila sebut rumah berpemilik, kita lihat aspek-aspek yang ditekankan adalah kualiti. Macam mana berlaku di negara-negara barat. Kualiti adalah aspek yang paling penting. Sebab society kita semakin hari semakin kata memilih. Dia makin kata very high expectation. Dia choosy. Jadi kita perlu meningkatkan penilaian ataupun kualiti. Dan keempat dia adalah kediaman kata daya huni, aspek kata livability. Banyak perumahan dulu kita buat contohnya PPR. PPR kita nak buat untuk orang miskin. Beri sewa RM125 dulu. Tetapi kita lihat kadang-kadang kedudukan dan keadaan tahap daya huni yang rendah. There's no last mile connectivity. Baru ni MCO menjadi cabaran besar. 2 tahun. Bila mana semuanya perlu berlaku di rumah. So last mile connectivity, internet access umpamanya menjadi cukup penting. Bayangkan dalam tempoh 2 tahun, anak-anak orang miskin, kita bagi dia bayar sewa rumah murah. Tapi kita bebankan dia dengan kos-kos yang lain kerana tahap daya huni itu rendah. Kita bagi tap free, Syed. Tetapi bila dia nak guna untuk belajar PDPR tak boleh sebab internet accessnya rendah. Maka sebab itulah di bawah kepimpinan saya sejak saya ambil alih, salah satu yang saya kemukakan adalah saya nak wire up all PPR. Saya panggil jendela PPR. Terima kasih juga lah Kementerian Komunikasi yang telah memberi laluan kepada Kementerian KPKT untuk melaksanakan program. So ini adalah antara 5 aspek. Ketersediaan, keupayaan mampu miliknya, kemudahan pembiayaan, kualiti perumahan dan kediaman berdaya huni adalah trust kepada kita melakukan penyediaan rumah mampu milik dalam rancangan Malaysia ke-12. Datuk Seri menyebut soal MPMMN, Majlis Perumahan Mampu Milik Negara. Apabila bercakap tentang ini, saya dapati ada beberapa perkara yang timbul tadi. Datuk Seri menyatakan soal sukarnya untuk mengumpul data. Kerana melakukan pemetaan ini perlu dapat data secara bottom up. Dan di situ juga ada isu yang berkait tentang bidang kuasa. Misalnya negeri. Saya dapati isu perumahan ini sangat terkait dengan pemilikan tanah. Dan itu di bawah bidang kuasa negeri yang seringkali saja dipolitikkan untuk keakuan kuasa. Apa strateginya untuk melunakkan elemen ini? Kerana tanpa ada kesediaan termasuk di peringkat kerajaan negeri berkongsi data, maka idea MPMMN itu akan sukar untuk dilaksanakan. Alhamdulillah tidak sebegitu waktu ini kerana kita dapat kerjasama yang baik daripada semua kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri walaupun tanah di bawah mereka, tapi dalam soal pemajuan mereka memerlukan APDL. PDL ni ada Advertising Permit dan Development License. Itu terangkum di bawah Akta 118 Pemajuan Perumahan yang terletak di bawah kerajaan pusat. Soal tanah, soal kebenaran merancang dari PBT itu ada berkaitan dengan negeri. Tetapi soal pemajuan perumahan itu dan dari segi aspek ia tertakluk kepada persekutuan. Maka kerjasama yang lebih sinergistik antara persekutuan dengan negeri diperlukan amat-amat. Saya sendiri mendapat kerjasama yang baik daripada negeri saya, Pulau Pinang, daripada YB Jagdip, daripada YB Roziah, daripada kalau saya ambillah negeri-negeri yang dikatakan mungkin tidak bersama dalam kerajaan di pusat persekutuan. Tapi mereka adalah antara yang agak terkehadapan. Dan saya lihat model-model tertentu yang dibuat oleh kerajaan negeri saya pakaikan untuk kerajaan pusat. Jadi sebab itulah antara Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang ditubuhkan ini adalah keadaan untuk pastikan kita tidak bergerak dalam keadaan yang fragmented tadi. Bila kita bergerak dalam keadaan fragmented, rakyat berada dalam keadaan kata tercari-cari. Harga rumah dari segi soal keupayaan dan pembiayaan. Bayangkanlah Majlis Perumahan Mampu Milik Negara, Governor Bank Negara pun ada. Saya boleh bercakap terus kat Governor Bank Negara bahawa di selain daripada harga rumah mahal, masih terdapat keupayaan ataupun kesukaran untuk mendapat pembiayaan perumahan. Saya boleh bagi pandangan pada dia balik bahawa ada mungkin sudah tiba kaedahnya untuk kita migrate kaedah membuat penilaian kepada orang yang nak dapat pembiayaan perumahan. Dulu saya dia guna 3 ya. Dia guna sama ada you ada SECRIS tak, listed on ada SECRIS atau tidak. Kedua dipanggil kata debt servicing ratio. Pendapatan you dengan kelebihan disposable income you. Net disposable income NDP atau NDI. Dan yang ketiganya you ada bank slip dah. Kan?
Tapi mungkin perlu ada sudah perubahan sebab mungkin kena guna psychometric analysis. Ramai orang membuat pembayaran melalui atas talian. Bayangkan kalau seorang mempunyai e-wallet. Dalam pembayaran e-wallet dia sebulan melebihi 7,000. Berarti pendapatan dia. Tapi dia dalam struktur yang sekarang digunakan oleh bank kali dia tidak mampu. So we must migrate daripada able to pay to willing to pay. Ramai yang di luar sana they are willing to pay. Okay. Tapi mereka tidak berada dalam kelompok yang dikatakan able to pay. Sebab tu to get the buy-in saya perlukan satu majlis. So majlis perumahan mampu milik negara ni membuka ruang untuk pandangan ini diberi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri banyak memberi sokongan dan dokongan ke arah itu. Ya. Kalau kita melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang pesat proses urbanisasi, bila kita merencanakan, ambil saja contoh Kuala Lumpur, rumah-rumah mampu milik ini selalu saja sama ada terjerat di lokasi yang tidak strategik ataupun apabila kita merencanakan projek baru, ia akan berada di pinggir bandar kerana elemen kos dan ekonomi. Apa idea besarnya untuk bandar-bandar baru agar mereka yang kurang berkemampuan tidak berada di pinggir bandar tetapi berada di tengah-tengah pusat ekonomi? Kerana itu keperluannya mengurangkan mobiliti mereka. Ini juga memerlukan satu dasar. Ya, kita ada menggunakan pendekatan apa kita panggil TOD, Transit Oriented Development, di mana kalau kita lihat jajaran MRT, LRT, sekarang sudah ada tanah-tanah yang berada di persekitaran stesen-stesen telah diberi untuk dibangunkan. Dan saya beri penekanan, salah satu pembangunan yang perlu ditekankan adalah rumah mampu milik. Dan alhamdulillah KPKT diberi dan tanah-tanah ini akan memberi kemudahan kepada pembelinya supaya mereka berada dalam siapa lagi yang nak gunakan MRT dan LRT kalau mereka bukan di kalangan the bottom M40 ataupun among the B40. So adalah amat layak untuk mereka. Namun selain daripada itu, perumahan di dalam bandar dan di pinggiran bandar ada dua benda berbeza. Kalau di pinggiran bandar mereka lebih suka untuk miliki dan tinggal. Tapi di dalam bandar kebanyakan mereka adalah di kalangan yang menyewa, nak mendapat tempat kediaman, tapi mereka willing to sewa. Kerana akan berlaku apa disebut sebagai property ladder. Mereka tak akan duduk situ selama-lamanya. Mereka akan berkahwin, akhirnya mereka akan they want to find home, no more a house. So when they want to find home, mereka selalunya akan mencari tempat-tempat yang berada di pinggiran agar keselesaan kaum keluarga dan ahli mereka berada dalam keadaan. Yang selalu nak tinggal di bandar ni adalah di kalangan anak-anak muda. Sebab itulah perumahan yang dibuat oleh DBKL, itu program DBKL, residensi wilayah dan rumah yang, tapi di belah KPKT kita perkenalkan rumah transit belia. InsyaAllah dalam tempoh RMK 12 ni pun kita akan perkenalkan beberapa transit belia, rumah transit belia yang akan berada di sekitar TOD ni. Okay. Dan baru ni pun dalam perbualan saya dalam kabinet sendiri bila disebut tentang soal pembangunan bandar Malaysia. Antara saya tekankan, alhamdulillah habis semua cabinet ministers menekankan perlu ada rumah mampu milik sebagai komponen utama dalam bandar Malaysia. Di samping satu kawasan yang dianggap paling ikonik yang dalam mana-mana tanah di dalam negara Malaysia, bandar Malaysia, kita tak boleh pisahkan bahawa pembangunan bandar Malaysia ini daripada to have a sense of ownership, rasa keempunyaan di kalangan rakyat Malaysia. Dan kalau rasa keempunyaan itu dapat dilahir dan dizahirkan melalui perumahan mampu milik atau pemilikan rumah mampu milik dalam kawasan bandar. Datuk Seri sebut tadi tentang biaya 14 April pelancarannya. Ia merupakan amalgamation, penggabungan beberapa skim yang sudah sedia ada. Jadi repackaging ini mungkin elok kita reintroduce, perkenalkan semula. Ya, saya IBEA ni saya buat adalah bagi nak menyediakan platform. Ada juga syarikat-syarikat saya yang terdiri daripada syarikat pembanjuan besar-besar. Saya tak mahu sebutlah nama dalam program begini. Ya. Produk placement tu mereka kena bayar. Mereka ada boleh saya catat mereka ada produk sendiri. Tapi produk mereka terpisah. So saya kata kalau kita gabungkan. Saya suka guna perkataan integrationist approach ni. Dan saya kata dekat Zafrul, produk you bagus, tetapi it need to be amplified more. So allow me to be the market, jadi pemasar dia. Okay. Dan alhamdulillah Tengku Zafrul sendiri datang untuk melancarkan. Dan SJKP ni sebenarnya telah banyak membantu. SJKP ini telah membantu hampir lebih kuranglah 1.3 bilion dari segi nilai dan sekitar 12,000 pemohon. Namun yang lebih penting cagaman skim rumah pertamaku yang dah mula agak lama. Jumlah yang telah manfaat 64,000 isi keluarga yang menelan belanja hampir, kalau tak silap saya lah, dalam sekitar 14 bilion.
tapi tak ramai rakyat tahu kan. Sebab tu saya kata why don't kita like macam mana saya sebut tadi, amalgamate, kemudian kita pasarkan, jadikan ia lebih selera kepada rakyat, anak-anak muda. Dan saya buka juga jendela, saya panggil jendela apa nama iBiaya, semua PBT. Okey. Dan saya beri KPI ini kepada JKT untuk laksanakan dalam tempoh 6 bulan agar ia menjadi salah satu produk yang reachable to rakyat dengan mudah. Dan selama ini barrier at the entry inilah selalu yang jadi masalah. Ya. Saya sebut begini sebab apa? Saya sendiri melalui benda yang sama. I did not get to own the house at the age of 25. Saya tak dapat nak beli rumah ketika umur 25. Sebab apa? Loan saya ditolak. Dia tak tahu 24 tahun kemudian orang yang dia tolak tu akan jadi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebab apa? Sebab saya tak cukup DCR. Dan akhirnya I get to own pada usia 32 tahun. Masa tu 220,000 rumah. Sebab tu saya kata kalau umur 25 tahun dapat beli rumah 300,000. Over the period of 10 years, appreciation kalaulah 7 ataupun 8% compounded, nilai dia sudah meningkat sampai hampir 600,000. Dan orang yang mengambil ni dia akan ada pergerakan gaji naik. Dan by the time umur 10 tahun, ketika berusia 35 tahun, dia punya loan dengan dia punya harga rumah neck to neck hampir 400,000 kalau ni, ataupun 300,000. In other words, debt can become the creator to wealth. Hutang boleh menjadi pencipta kepada kekayaan. Tapi bagaimana kalau kita boleh atasi the barriers at the entry? Barriers at the entry apa? Down payment, bank slip pada those in gig economy, they are capable. Tapi bila mereka tak dapat beli rumah, akhirnya mereka beli in the later part, apa yang berlaku? Mereka kehilangan peluang mencipta kekayaan atau net worth mereka sendiri. So saya melihat bahawa salah satu untuk mencipta net worth kekayaan kepada sesuatu individu adalah melalui pemilikan rumah. Sebab tu salah satu kempen juga saya tekankan, own at young. Miliki rumah pada usia yang muda. Datuk Seri, bermula hari ini hingga hari-hari yang mendatang ini, jalan raya kita akan penuh sesak. Jangkaannya rekod trafik. Mungkin sedikit saat-saat yang berbaki ni, ucapan sambutan hari dan juga nasihat kepada penonton kita. Baik, terima kasihlah kepada RTM, kepada saya, kepada semualah kru inklusif. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menunaikan baki puasa dan tentu sekali lah selamat menunaikan Hari Raya Aidilfitri. Yang lazim yang diberi peringatan berulang kali adalah sentiasa mengambil semua langkah-langkah keselamatan. Jaga diri, jaga keluarga. Sebab yang paling penting bila kita nak meraya ni ialah kita nak meraya dengan yang tersayang. Tapi dalam Quran pun sebut, jaga diri sendiri dulu. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri dengan jaga keluarga kita. Dan mudah-mudahan sambutan Lebaran Aidilfitri ini membawa makna yang akan memberi kebahagiaan dan keceriaan kepada semua keluarga Malaysia yang merayakan Hari Raya Aidilfitri 2022 ini. Terima kasih Datuk Seri. Eid Mubarak diucapkan kepada Datuk Seri dan juga kepada penonton kita pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah selepas Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum dan salam ibah. Jumpa lagi.